barzakh, dan di alam mahsyar. Kita bukan sahaja mahu selamat dari api neraka Allah, kita nak masuk syurga, tapi pada masa yang sama seboleh-bolehnya kita sebagai hamba Allah, kita nak bahagia dan kita gembira hidup atas dunia, kan? Kalau boleh dua-dua kita nak. Jadi malam ni kita nak fokus kepada kaedah-kaedah supaya kita atas dunia ni kita bahagia. Kita fokus kepada kebahagiaan di atas dunia. Baik, maka bila kita bercakap tentang kebahagiaan di dunia, maksudnya kita tak mau hidup kita ni sentiasa sedih, kan? Tak mau, hari-hari sedih je, kan? Setiap bulan sedih je, saban tahun sedih je, kita tak mau. Kita kalau boleh atas dunia ni kita tak mau mula hidup sampai mati duk sakit je memanjang. Sakit tu benda biasa, tuan-tuan. Kita selagi kita nama manusia kita akan sakit, tapi kita tak maulah daripada mula hidup sampai mati hidup 50, 60, 70 tahun duk sakit je. Tak mau. Dan kita juga tak mau hidup kita atas dunia ni penuh dengan kegagalan. Berjaya, gagal, menang, kalah, itu benda biasa. Tapi kita tak mau kalah memanjang. Bola pun tak mau kalah memanjang, betul tak? Ni kena perli lah Liverpool lah apa, saya tak pandai lah bola ni kan. Tapi duk terbaca dari Facebook, kawan tu duk perli kawan ni. Sekali-sekala okey lah kan. Selang-seli okey. Hari ni menang, esok kalah, kemudian menang, itu okey. Tapi kalau kita kalah je memanjang dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita buat atas dunia ni, kita tak mau. Kita tak mau yang tu. Dan tak ada pun manusia yang hidup dia menang sentiasa. Memanjang je menang. Tak ada. Kan? Dia menang banyak pun tapi dia akan jumpa kekalahan. Itu realiti kita hidup atas dunia. Sama dengan jodoh, kan? Jodoh ni tuan-tuan, kita dapat jodoh yang kita impikan. Setiap orang dia ada jodoh dia masing-masing, dan setiap orang dia ada selera dia masing-masing. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala buat kita ni selera kita berbeza, kan? Kita bukannya selera sama. Kalau selera sama, semua pakat berebut isteri saya seorang lah. Sebab selera sama. Tapi sebab selera kita berbeza, tuan-tuan kahwin dengan isteri tuan-tuan, hak tuan-tuan suka. Setiap orang dia ada pilihan masing-masing. Kalau pilihan kita ni sama tuan-tuan, kacau bilau dunia, kan? Jadi itu antara benda yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Dan kita kalau boleh, kita once kita kahwin, tak mau bercerai, kan? Kita kalau boleh kahwin ni selama-lamanya, sampai kita mati, sampai kita ada anak cucu, selama-lamanya kita nak, kalau boleh. Dan saya percaya bahawa tuan-tuan, bila tuan-tuan kahwin, tak ada di kalangan kita ni bila kahwin dia niat dah nak bercerai minggu depan. Hak tu hak Syiah ke, hak jenis nak buat penanya orang tu, yang tu kita letak tepi, kan? Jenis yang berkahwin sebab dia ada agenda nak buat zalim pada orang, yang tu kita letak tepi. Ni kita bercakap benda biasa. Benda biasa, semua orang bila dia kahwin, dia tak nampak dia nak bercerai tak. Bila dia kahwin hari ni, dia memang di depan tu dia nampak perjalanan yang jauh. Dia nak hidup kalau boleh selama-lamanya dengan pasangan dia, dengan isteri dia, dengan suami dia. Itu realiti. Kita nak bahagia, kan? Kita nak rumah tangga kita dapat bertahan. Begitulah juga bila kita ada anak, kan, ada cucu. Setiap orang dia ada impian masing-masing. Tapi kita kata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala dia takdirkan manusia ni tak sama. Ada orang memang Allah Ta'ala uji dia tak ada anak pun, kan? Allah Ta'ala uji dia, kan? Ada orang Allah Ta'ala uji dia anak perempuan semua. Ada orang Allah Ta'ala uji dia anak lelaki semua. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan dapat anak yang cacat dan sebagainya. Ada cacat yang minor, yang kecil-kecil. Ada cacat yang teruk, kan? Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita kalau boleh, kita nak ni hidup kita ni anak cucu kita elok semua, kan? Kita nak macam tu. Dan begitulah apa yang diimpikan oleh setiap manusia. Cuma apa yang disebutkan oleh para ulama ialah
perkara itu berbeza daripada satu orang kepada orang yang lain. Bergantung kepada cara dan perspektif dia melihat arti kebahagiaan itu. Kan? Ini antara perkara yang kita akan bahaskan pada malam ini. Baik. Setiap manusia dia ada masa dia. Dia seronok, dia sedih, dia berjaya, dia gagal dan sebagainya. Tapi kita akan melihat kejayaan itu dan kegagalan itu dalam perspektif yang betul. Kita tak mau ada frustration, lepas tu kita putus asa, kita kecewa, lepas tu jadi na'udzubillah macam yang kita duk tengok lah, duk terjun jambatan dan sebagainya. Kita tak mau. Jadi kita nak hidup kita ni kita lihat dengan perspektif yang betul. Satu contoh yang saya nak sebut kepada tuan-tuan. Tuan-tuan banding anak-anak kita hari ni dengan zaman kita masa kita kecil-kecil dulu. Cuba tuan-tuan banding. Saya bila saya tengok anak saya kata, apa ni, saya biasa bercakap dengan isteri saya kata kita kadang-kadang kita rasa zaman kita kecil dulu lagi seronok berbanding dengan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang dunia dia dalam bilik dia. Kan? Dunia dia dalam laptop dia, dalam device dia, kan, dalam handphone dia. Itu dunia anak-anak hari ni. Dunia kita dulu tuan-tuan, kita explore macam-macam, betul tak? Kita explore macam-macam. Kita pernah jadi Tarzan. Ustaz Nam pernah jadi Tarzan? Tak mau mengaku. Kita pernah jadi Tarzan tuan-tuan. Anak kita tak pernah jadi Tarzan. Dia jadi Tarzan dalam game lah. Kita jadi Tarzan sungguh. Tuan-tuan pernah makan jambu. Kita makan jambu tuan-tuan bukan kat kedai. Kita makan jambu atas pokok. Atas sekali tuan-tuan. Boleh tengok semua bangunan. Boleh tengok tu imam lalu kat bawah dengan basikal dia. Itu kebahagiaan kita. Jambu tu tak tahulah kelawar ke apa, burung berak ke kencing, kita tak tahulah. Kita makan hak tu hak sedap. Angin tiup tu kita tu macam apa? Macam tak tahulah nak kata monyet ke kera ke apa. Dia dak berayun je. Seronok. Kegembiraan tu. Padahal kita hidup cara kampung je. Tapi kehidupan kita tu kalau kita nak banding dengan anak orang kaya, saya rasa kita lebih bahagia. Dia orang duduk macam zaman sekarang duduk dalam bilik dengan main game dan sebagainya, dia tak tengok dunia luar. Kita boleh makan jambu, makan rambutan atas pokok. Tu tak cerita kita jadi Vic Moro combat tau. Anak kita ada jadi combat? Tak ada, dia combat dalam game lah. Kita combat sungguh. Ladang tebu tu tuan-tuan ni segala apa, duri ke apa kita panggil tu kan. Lekat habis dekat tubuh ni, habis gatal-gatal. Main combat sungguh. Semua tak mau jadi Jerman. Semua nak jadi Vic Moro belaka. Ke zaman kita dulu. Seronok. Itu kegembiraan. Padahal kita bukan orang kaya tuan-tuan. Ayah kita bukan Tan Sri. Ayah kita bukan tengku, bukan raja. Tapi kita punya bahagia tu. Ingat bila mak kita larang kita. Hujan, macam sekarang hujan, lepas tu banjir pula. Mak kata, jangan keluar rumah. Mak kata, jangan keluar rumah. Nak tanya, siapa sini taat dekat mak dia? Ni muka lebih kurang saya belakang ni. Kita bila mak kata jangan keluar rumah, kita kata okey mak. Betul tak? Kita kata okey mak, okey. Okey tak keluar rumah. Mak kata hang keluar jaga. Okey mak tak keluar. Tapi tak keluar tu dalam hati, masa tu je lah tak keluar. Kan? Sejam lagi tak tahu lagi mak dalam hati lah kan. Okey mak tak keluar. Mak paling belakang pergi buat kerja dia, ayah kita buat kerja dia, nampak peluang tu nak keluar tak? Kita keluar. Adik kata abang tak takut ke mak apa semua nak pukul kata. Hak tu kita fikir kemudian. Ni hero memang macam tu. Hero dia berani ambil risiko. Apa nak jadi, fikir kemudian. Sekarang kita enjoy dulu. Main tuan-tuan, dia terjun dalam parit, dalam longkang apa semua dan tali ayak. Tuan-tuan, sampai maghrib. Bila maghrib, matahari sunset dah tenggelam dah, masa tu baru takut, betul tak?
Masa tu baru takut, baru tahu dunia ni langit tinggi rendah. Kata habislah aku kali ni, habislah aku kali ni. Balik-balik kena tuan-tuan, kena. Tapi nak tanya tuan-tuan, bila tuan terkena pukul di mak, tuan stres tak? Tak. Pasal apa tak stres? Sebab kita taubat sambil belacan, betul tak? Taubat sambil belacan, esok pi pula bahagia. Padahal tahu dah mesti kena pukul punya, mesti kena pukul, tapi kita bahagia. Jadi itu yang kita kata bahawa bila kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok perspektif yang betul. Cara kita tengok tu, cara kita tengok, kita segala lubang kita masuk kan, segala apa paya kolam habis kita redah. Itu yang kata keseronokan masa kita kecil-kecil dulu. Jadi ini semua adalah bentuk kebahagiaan sebenarnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam video orang duk share, ada budak dia main apa, dia naik tanah tinggi tu, dia selut, dia licin kan, dia turun tu, dia ada macam bumper tu, bumping tu, dia melambung jatuh telanjang bulat budak tu. Seronok tak? Kawan pakat dia sorak lah. Kan kawan pakat dia sorak. Seronok tuan-tuan, telanjang pi kan, seronok. Nak banding anak orang kaya sekarang ni, anak kita zaman lah dengan device dia, nak banding dengan kita dulu, tak boleh banding. Seronok kita lagi. Tu pandangan saya lah. Kan? Saya rasa tuan-tuan boleh setuju dengan saya bahawa zaman kita dulu lagi seronok. Kan? Jadi, apa yang penting ialah cara kita melihat bentuk kebahagiaan itu. Baik. Maka para ulama mengatakan bahawa hidup kita ni dia ada warna-warni dia. Dia ada warna-warni dia. Dia ada musibah, dia ada rezeki, dia ada nikmat, dia ada maksiat, dosa yang kita buat. Kita ada pahala, kita ada amalan dan sebagainya. Maka kita diajar oleh para ulama untuk kita berinteraksi dengan benda-benda macam ni dengan cara yang betul. Supaya kita boleh merasai kebahagiaan hidup atas dunia. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan sini orang kaya ke, orang T20 ke, B40 ke, saya tak tahulah. Kan? Kadang-kadang orang kaya Tan Sri tapi main dengan motor buruk lah, main masjid. Kita tak tahulah. Tapi saya bagi contoh. Kita naik kereta, kita biasa tengok dekat traffic light. Contohnya satu kereta mewah, Lamborghini ke, Ferrari ke, apalah jenama, Volvo ke, masuk kereta mewah, semewah-mewahnya. Kat tepi dia ada satu orang kampung, suami isteri, motosikal biasa, buruk, motosikal lama. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa boleh bagi jaminan? Siapa boleh bagi jaminan? Masa berhenti dekat traffic light tu, bila kita tengok tu, hak naik kereta mewah itulah lebih bahagia daripada hak naik atas motosikal biasa tadi. Siapa tahu? Kita tak tahu. Pandangan zahir mengatakan bahawa wah, kita nak Lamborghini, kita nak Ferrari dan sebagainya. Kita tak mau yang naik motosikal tu. Tapi tuan-tuan, kita tak tahu. Entah-entah yang naik motosikal, cara kampung apa semua tu, dia lebih bahagia daripada yang memandu kenderaan mewah. Entah-entah yang memandu kenderaan mewah tu sedang sesak fikiran dia dengan pelbagai masalah, yang naik motosikal ni sedang berseronok jalan-jalan waktu petang. Kita tak tahu. Kita tak boleh pandang hanya dengan kenderaan yang mereka pandu. Kebahagiaan ni dalam hati, tuan-tuan. Kebahagiaan ni apa yang ada dalam kepala kita, apa yang ada dalam diri kita. Itu kebahagiaan. Berapa ramai orang yang jadi artis yang popular tidak bahagia, akhirnya dia bunuh diri dia sendiri. Berapa ramai orang yang kaya raya, setara Cristiano Ronaldo dan sebagainya, juta-juta pendapatan, tapi tidak bahagia. Tapi orang kampung yang kerja cara kampung, makan cara kampung, hak tu lebih bahagia daripada orang yang hidup jauh lebih hebat daripada tu. Tuan-tuan, biasa nak makan, pergi tempat yang mewah tapi tak boleh makan. Pada laut sedap-sedap. Pasal apa? Kita kembung lah, kita sakit lah, macam-macam kan. Tuan-tuan pernah rasa tak? Kita pergi tempat kampung, makan cara kampung, hak tu hak kita makan sungguh-sungguh. Pernah tak? Pernah. Sebab kita lapar. Kan? Kita haus, kita minum sungguh-sungguh. Itu yang kata bahagia. Jadi,
kita jangan hanya melihat kemewahan itu sebagai satu-satunya cara untuk dapat kebahagiaan. Memang kita nak mewah, saya tak nafi, tapi jangan lihat kemewahan itu sebagai satu cara, the only method untuk dapat kegembiraan ataupun kebahagiaan. Tak, dia ada cara lain. Bukan hanya harta sahaja yang boleh bagi kemewahan. Kita akui harta tu penting, tapi bukan harta semata-mata yang boleh bagi kebahagiaan. Saya mula-mula jadi lawyer dulu, tuan-tuan. Pergi mahkamah magistrate. Biasalah mahkamah magistrate. Kes mula-mula kes trafik. Masa tu pendakwa adalah Chief Inspector. Chief Inspector biasa jadi IO di mahkamah magistrate. Ni cerita tahun 96, 97. Mula-mula jadi lawyer dulu. Kes trafik ni semua saman trafik. Satu orang pakcik dipanggil ke depan. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia tak pakai helmet, lesen memandu tak ada, road tax tak ada, insurans tak ada, semua tak ada. Pakcik tu naik motor, semua tak ada. Lepas tu magistrate tanya, pegawai pendakwa, tahan pakcik tu kat mana? Dia sebutlah jalan bendang mana, saya tak ingat lah, belah bendang. Tanya pakcik daripada mana? Dia kata daripada rumah, nak pergi kedai kopi pun tepi bendang apa semua. Magistrate kata, tak apalah, saya bagi amaran. Lepas gitu je pakcik tu, tuan-tuan. Lepas gitu je. Padahal kesalahan semua segi dia ada. Helmet tak pakai, lesen mandu tak ada, road tax tak ada, insurans tak ada, tapi lepas seronok tak naik motor tepi bendang. Kan? Tak ada masalah apa-apa. Yang polis pergi tahan tu buat apa? Kan? Buat penat je. Tapi orang kaya pun ada juga yang tak ada road tax. Orang kaya. Pasal apa? Kata dia sisi dia berapa ribu sisi kita tak tahulah. Punyalah banyak sisi dia. Dia kira daripada aku bayar road tax, baik aku bayar saman. Kan? Nak kena tahan setahun berapa kali je. Jadi daripada bayar road tax berapa ribu tu, baik tunggu je. Kalau kot-kot lah polis tahan buat road block apa semua. Tu pun kalau nak bayar saman. Kalau tak bayar saman, bagi duit kopi. Tu lagi murah. Jadi setiap orang melihat benda tu berbeza, tuan-tuan sekalian. Berbeza. Itu terpulang kepada kita. Maka apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Antaranya ialah bila kita ni sentiasa dihantui dengan ketakutan. Takut je memanjang. Ni problem. Kita takut tu berbaloi ke tak berbaloi? Ada orang dia kena anxiety. Pagi-pagi bangun nak sembahyang subuh, dia mai. Nafas tercungap, dia takut. Tiba-tiba dia kena serang anxiety. Siapa yang kena serang anxiety tu, dia kena tengok pemakanan dia makan apa, banyak minum kopi ke apa ke, nasi kandak banyak sangat ke apa ke. Ni tadi baru keluar bagi nasi kandak lah. Kan? Jadi nak kena tengok dah kita makan apa. Dia yang mengganggu kebahagiaan kita ni ialah ketakutan. Yang mana ketakutan tu tidak berasas. Bukan kata kita tak boleh takut. Kita kena ada takut, tapi ketakutan tu dia kena berpada-pada. Jangan semua benda takut. Jangan semua benda menyesal. Jangan semua benda duk kenang benda hak lepas-lepas. Tak boleh. Bukan tak boleh kenang benda yang lepas-lepas, tapi sentiasa mengenang masa lalu tak boleh. Sentiasa mengenang masa lalu tak boleh. Kita kena tengok ke depan. Sebab tu kalau reunion, kena hati-hati. Ni kadang-kadang hak laki pun duda. Hak perempuan pun janda, balu apa semua. Pergi reunion, jumpalah bekas awet masa tingkatan 5 dulu. Tak apalah, duda dengan janda okey lah kan, masing-masing single. Cuma masalah bergaduh dengan anak lah pula. Kan? Anak kata ayah ni apa ni, kubur kata mai ayah tak sayang kat mak, bergaduh dengan anak pula. Yang anak sedaplah duduk Kuala Lumpur, ayah duduk kat Penang seorang-seorang. Anak tidur, ayah tidur peluk bantal golek Anak tak apa, dia ada bini dia. Lepas tu bila ayah nak kahwin, mulalah bergaduh.
Kan, ayah dengan anak dengan mak apa semua. Tak jadi masalah tuan-tuan, kita nak kahwin lah, kan. Tapi ada orang tuan-tuan, dia sentiasa mengenang benda-benda yang lampau. Dah kahwin 30 tahun, dah kahwin, anak dah besar, dah ada cucu, duk teringat girlfriend lama. Masalah tuan-tuan, duk ingat girlfriend lama. Tak boleh. Hak lepas-lepas, orang putih kata let bygone be bygone. Tu, hak lepas-lepas, girlfriend dah kahwin dah dengan suami dia, yang kita nak kenang cerita bawah pokok apa tu pasal apa? Kan? Dah 30 tahun kahwin. Kalau baru kahwin tak apa, duduk teringat lagi hak bekas-bekas kita ni. Tapi dah lama dah kita kahwin. Dah tinggal, dah putus lama dah. Duk kenang lagi. Jangan. Kan? Kena tengok ke depan. Kadang-kadang isteri tak mau masak. Pasal apa tak mau masak? Duk teringat kat boyfriend lama. Yang laki dia duduk sebelah dia tu dah 30 tahun kahwin. Masalah tuan-tuan lagu ni. Orang lagu ni problem. Kan? Jadi ketakutan, penyesalan, duduk sentiasa menyalahkan diri sendiri, ini satu benda yang mengganggu proses kita mendapat kebahagiaan. Dia ganggu. Kan? Bukan kata tak boleh takut. Takut, tapi takut yang berasas. Saya ingat saya mula-mula datang Penang umur 25. Mula-mula jadi lawyer. Masa tu pakai kereta Proton Wira. Pergi ceramah kuliah ni merata ceruk. Satu tempat tu masjid apa di Kulim tu, nak kena lalu ke jalan Ara Kuda. Kita tak rasa apa pun. Sampai masjid tu duduk ceramah apa semua, habis ceramah AJK ajak makan. Menyembang. Kata, ustaz main berapa orang? Saya main seorang, macam biasa seorang. Dia kata, ustaz tak takut ke? Kita tak rasa apa-apa ni tuan-tuan. Dia pergi tanya, ustaz tak rasa takut ke? Saya kata, pasal apa? Tu ustaz lalu tu jalan Ara Kuda tu. Saya kata, pasal apa jalan? Kita tak tahu apa-apa tuan-tuan. Dia pergi cerita. Pasal apa jalan Ara Kuda? Dia kata, kat situ ustaz, orang jumpa macam-macam dah tu. Masa tu lampu tak ada. Bukan macam zaman sekarang ni lampu banyak lah. Saya kata, apa dia orang jumpa? Dia kata, ada orang jumpa pakcik naik basikal. Lepas tu saya tanya, pasal apa? Kita dah potong dia, saat lagi depan tu dia ada pula kat depan. Tuan-tuan, orang cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan rasa takut tak? Tak. Kita gelak seronok gelak kan. Lepas tu dia cerita lagi. Dia kata, lepas tu satu lagi ada orang jumpa benda terbang putih. Apa dia? Tak tahu. Dia kata tak tahu apa dia, tapi benda putih. Gelak. Kita gelak. AJK pun semua bakal gelak. Gelak. Saya masih sampai pukul 11. Habis gelak. Okey ustaz, assalamualaikum, selamatlah ustaz. Ustaz ingat dia tu. Oh nakal sungguh AJK masjid tu. Kita umur 25 tuan-tuan. Ustaz takkan takut khutbah bomba khutbah. Tak heran hantu-hantu ni, tak heran. Sampai jalan Ara Kuda tuan-tuan. Mula-mula saya buat apa? Buka ayat Quran dulu. Hak kata tak takut ni. Tak takut, tapi buka ayat Quran dulu. Tuan-tuan. Ni masalah. Kan? Tak takut ustaz lagi buka ayat Quran. Hati tak tahan tu, jalan Ara Kuda. Kan? Lepas tu dia bila lalu kat situ mula dia main macam-macam, bulu tengkuk duk berdiri lah apa semua. Kan? Lepas tu duk tengok cermin pandang belakang. Lama dia ada kat belakang, aku tinggal kata aku ni. Aku lari. Kalau orang tanya saya, ustaz percaya ke kat hantu? Tak percaya. Dan tak ada orang mati sebab kena terkam di hantu. Tak ada. Ada di Penang. Surat mati. Doktor buat keluar apa kat balai polis apa permit pengkebumian apa semua tu kan. Tuan-tuan tengok. Ada tak? Sebab kematian. Sebab apa hak macam apa binatang buas tu. Dengan rimau kena pijak di gajah, yang tu ada, betul tak? Yang tu ada. Masuk hutan kena terekam di rimau, yang tu ada. Kan kena pijak di gajah, hak tu ada. Kena terekam di buaya, kita selalu tengok hak dia belah Sarawak kan. Hak tu betul ada. Tapi hutan punya tembal di Sarawak, Sabah ni tuan-tuan, tak ada seorang pun lagi mati sebab kena gigit di Dracula. Tak ada. Mana ada? Tapi kita tuan-tuan, manusia ni dia ada perasaan takut tu. Sebab tu saya dengan anak-anak saya kata, horror movie ni jangan tengok lah.
Horror movie, cerita hantu, cerita Dracula. Pasal apa? Sebab benda yang tak ada. Benda tak ada pun tuan-tuan. Tak ada dia payah terhubung ni hantu terbang ke atas bumbung. Pi kekah budak mana-mana. Tak ada. Tapi benda itulah yang menghantui kita. Bila nak tidur takut. Lah kali kencing atas tilam. Kita juga susah. Betul tak? Kita juga susah. Maka dengan sebab itu, benda yang perlu kita lihat ialah kan, kita punya emosi, mental kita dan seumpamanya. Baik. Jadi maka ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai ujian yang tertentu. Maka macam mana cara dia, kan, kaedah dia antaranya ialah ulama mengatakan bahawa kita kena ada sifat qanaah. Kena ada qanaah, kan. Apa dia qanaah? Qanaah ni ialah cara kita terima benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita tanpa kita duk suka banding dengan orang lain. Kita mudah terima, reda, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu qanaah. Jangan duk ada perasaan tak puas hati sebab duk banding itu, duk banding ini. Jangan. Maka qanaah ini adalah suatu kaedah yang tepat untuk kita mencapai kebahagiaan. Maka macam mana kita nak dapat qanaah ni? Nak dapat rasa mudah puas hati, mudah rasa syukur, mudah rasa seronok dengan benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka antaranya ialah Al-Imam Ibn Kathir, dia bawa surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kat mana? Dekat qanaah tu, dekat mana? Baik, kita tengok macam mana huraian oleh Imam Ibn Kathir. Dia kata dalam ayat ni, surah An-Nahl ayat 97 ni, dia punya keywords. Dia punya keywords dia ialah hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah kita terjemah dalam bahasa Melayu kita kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih baik. Itu hayatan tayyibah. Jadi ulama mentafsirkan hayatan tayyibah dengan makna qanaah. Tengok. Macam mana tu? Siapa yang buat amal soleh, dia lelaki ke, dia perempuan ke, dan dia beriman. Dia beriman, dia buat amal soleh tu dalam keadaan dia beriman. Maka Allah Ta'ala kata, pasti kami akan berikan kepada dia hayatan tayyibah. Jadi macam mana ada connection dengan qanaah? Jadi ini diuraikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Kathir kata, maksud hayatan tayyibah, yakni pengertian kehidupan yang baik, ialah kehidupan yang mengandungi semua kebahagiaan dalam pelbagai aspek. Bahagia ni dia banyak sudut yang kita kena tengok. Dan dia kata telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga ulama-ulama yang lain bahawa mereka mentafsirkan hayatan tayyibah dengan rezeki yang halal yang baik. Ali bin Abi Talib dikatakan bahawa dia mentafsirkan perkataan hayatan tayyibah dengan qanaah, mudah rasa puas hati dengan apa yang diberikan kepadanya, dan inilah juga yang dipersetujui oleh Ibnu Abbas, oleh Ikrimah, oleh Wahab bin Munabbih dan sebagainya. Itu hayatan tayyibah. Nak dapat hayatan tayyibah itulah yang kata qanaah. Kita kena mudah rasa cukup. Kita kena ada sifat-sifat yang macam tu. Mudah rasa cukup. Baik, jadi qanaah ni macam mana nak dapat? Sebab dia adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka dia akan diperolehi man amila amalan salihah. Kan siapa yang buat amalan yang salih.
Jadi macam mana amal soleh itu? Iaitu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Bila kita buat amal soleh, kita mudah dapat qanaah. Kita mudah rasa puas hati. Kan kita tak ada lah nak tak puas hati tu, nak komplain itu, nak apa semua, tak. Kita mudah puas hati. Kan? Kita nak kena ada yang tu. Tuan-tuan kalau duduk satu rumah dengan orang yang suka komplain, yang kaki komplain, tuan tak akan rimah. Tuan akan rimas. Semua benda dia nak komplain. Oh, tu tak boleh tuan-tuan. Tapi kalau jenis orang yang mudah terima benda yang berlaku dekat dia, dia boleh sabar apa semua dan dia mudah puas hati dengan apa yang ada, yang orang bagi dekat dia dan sebagainya. Hak ni kita seronok. Kan? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan banding. Kita ada ramai kawan, cuba ingat balik. Duk dengan kawan hak jenis kaki komplain, kaki merungut, kaki bergaduh apa semua ni, dengan kawan hak mudah terima seadanya. Kita lebih tenang dengan orang yang macam tu. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Hakikat sebenar kekayaan itu bukanlah terletak pada harta yang banyak. Kita akui semua orang nak harta yang banyak. Saya pun kalau boleh nak duit banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan pun nak duit banyak. Memang yang tu yang kita nak. Tapi hakikat kebahagiaan tu, tuan-tuan, bukan semata-mata bergantung kepada banyaknya harta. Tetapi Nabi kata kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hati kita tu. Kita kaya macam mana sekalipun, tuan-tuan, tapi kalau hati kita berpenyakit, problem, masalah. Tuan-tuan boleh tengok berapa ramai orang yang masyhur, orang yang kaya raya, kan, tapi kahwin sekejap lepas tu bercerai. Sedangkan kita tengok ramai lagi orang kampung tidak masyhur, gaji pun kecil je, bini dia tak lawa pun, tapi sampai sekarang dia kekal rumah tangga dia. Betul tak? Saya ada satu kes. Dia kata, isteri saya ni ustaz macam tong drum. Dia kata tong drum, tak ada tong drum. Tuan-tuan pernah tengok tong drum? Tahu kan tong drum? Saya ni bila dia sebut tong drum, saya ada dua perspektif lah. Pasal apa dia sebut tong drum? Jadi saya nak pastikan, pasal apa tuan kata isteri tuan ni tong drum? Ustaz tahu tak tong drum macam mana? Saya kata saya tahulah tong drum tu macam mana. Tapi pasal apa kata isteri tu macam tu? Sebab dia macam tong drum lah. Saya kata iyalah saya tahu macam tu, tapi pasal apa yang tuan samakan dengan tong drum? Dia kata cuba ustaz tengok tong drum, atas sampai bawah tu sama tak? Dia tak puas hati yang tu. Shape isteri tu dia tak puas hati. Tahu tak shape bentuk isteri tu? Dia kata bini orang lain ada kot lekuk-lekuk, dia kata. Bini saya atas sampai bawah sama ustaz, dia kata. Saya kata berat ni, berat. Lepas tu benda yang menyebabkan hamba Allah ni dia diam kan. Saya kata kat dia, saya kata gini, kita dengan pasangan ni, dengan isteri, dengan suami ni, tuan-tuan jangan bohong lah. Kita ada je benda yang kita tak puas hati, betul tak? Kita selagi kita hidup atas dunia ni, benda tak puas hati tu sentiasa ada. Kawan saya seorang lagi, ada kawan saya seorang, dia tak puas hati dengan isteri dia, isu yang sama. Bentuk badan isteri. Saya katakan bini hang kan lawa. Bini dia memang lawa. Bini dia lawa. Dalam tersilap sebutkan, dia tahu pula siapa. Saya tapis sikit. Takut tuan-tuan tahu siapa dia. Jadi masa kami duk berkawan tu, kami memang tahulah yang isteri dia antara hak lawa lah. Lawa. Dan isteri dia minat Hindustan. Tapi bila dia kahwin, dia duk komen isteri dia tak cantik. Saya kata kat dia, pasal apa kata tak cantik? Dia kata, hang tak bini aku macam mana? Dia kata.
Saya kata cantik ya cantik, tapi muka aja cantik dia tu. Badan tak cantik. Dia pergi kata kat bini dia, badan tak cantik. Jadi kami kenal kawan bini dia tu memang jenis tu sikit kan. Jadi balik pada cerita yang tadi, benda yang sama saya kata dekat klien tadi, saya kata, okey, isteri kita kata dia tung drum. Cuba tuan senaraikan benda yang tuan tak suka kat isteri dan senaraikan benda apa yang tuan suka kat isteri. Secara jujur, jangan ikut emosi nak marah ni, jangan. Duduk tenang-tenang, masa dah reda, dah relax apa semua, buat senarai, tengok hak mana banyak. Tuan tak tahu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, ustaz kata betul, dia kata. Benda dia tak puas hati tu satu dua tu je lah. Badan besar lah, apa semua. Tapi bab masak, isteri dia number one. Bab masak. Dia akui. Dia banding dengan kawan-kawan di hak lain, isteri dia orang tak masak. Isteri dia ni memang kaki masak, tuan-tuan. Kaki masak. Memang suka masak. Macam isteri saya, nak puji isteri saya ni. Sebab dia selalu tengok live. Kena puji juga dia. Mesti dia bangga kat rumah. Balik pada cerita klien tadi. Dia akui. Dia belum bangun subuh. Dia dah bau dah. Sambal apa, nasi lemaknya apa. Dia bau dah. Bau tu naik tingkat 2. Rumah dia tu naik. Rumah kita kan tertutup. Kan? Rumah kita tertutup. Bau tu naik. Dia akui. Banding dengan kawan hak seorang lagi, yang mana isteri dia memang lawa. Tapi dia duk cerita, isteri dia memang lawa, tuan-tuan. Tapi tengah hari dekat Zuhur baru bangun. Ni, hak kata lawa ni. Nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak hak mana? Hak tung drum ke hak lawa? Sedap dia kata kat bini, tung drum lah, apalah. Sebab tu kita nak kata, tuan-tuan, kena tapis juga. Nanti dia kecil hati, apa semua. Sebab manusia ni, tuan-tuan, kalau orang nak kritik kita, kita ada macam-macam kelemahan. Kita sendiri ni ada banyak kecacatan. Baik, jadi itu antara perkara yang kita perlu ingatlah. Maka Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, innal insana li rabbihi lakanud, kan? Surah Al-Adiyat ayat yang ke-6. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhan dia. Dia tak sentiasa merungut makanan tak sedap, harta tak banyak, kan, tak puas hati dengan isteri, tak puas hati dengan suami, bentuk tubuh tak cantik dan apa semua, macam-macam lah kan manusia ni. Jadi kita janganlah menjadi orang yang sentiasa mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Setakat itu, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita sifat qanaah, kan, supaya kita mudah gembira, mudah rasa puas hati, mudah rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahu Akbar, Allah.